You okay Semua okay Okey, sir. Okay. Okey, sir. Alright. So APK ni kalau you tengok dia banyak sumber dia. Okay. So salah seorang yang terampil dalam bidang APK ni yang kaji, yang mendalami ialah dulu ada buku yang berkaitan oleh pensyarah saya sendiri iaitu Profesor uh, Tajuk Arifin Nordin. Dia salah seorang yang sangat expert tentang APK ni. Dia mendalami, dia juga terlibat dalam penghasilan APK ni. Tapi sekarang dia dah bersara lah. Jadi APK ni banyak sumber lah. Ni saya tak ada apa. Jadi, tapi yang penting, semua guru kena faham. Kena faham, mengaiti, mahir tentang APK ni. Dia menjadi falsafah apa juga yang kita lakukan dalam sistem pendidikan kita. Utamanya yang berhadapan dengan pepelajar lah. Okay. Saya tak adalah nak sentuh sangat ni. Okay, pendahuluan ni. Okay, yang penting nanti saya share, you boleh baca. Okay. Okay, kita terus kepada falsafah dia. Okay, slide sini ialah. Okay, kalau kita tengok bidang falsafah. Bidang falsafah ni dia ada kaitan dengan biasa tiga entiti lah, iaitu metafizik, iaitu teori kewujudan, Tuhan, manusia dan alam. Okay. Dan juga elemen tentang teori ilmu, iaitu epistemologi, iaitu apa dia ilmu, sumber ilmu tu dari mana, pembagian ilmu dan tujuan dapat ilmu. So itulah elemen-elemen yang terkandung dalam epistemologi. Dan satu lagi lah aksiologi, teori nilai. Apa dia nilai, sumber nilai, pembagian nilai, peranan nilai, apa tujuan nilai, semua tu. Okey, itulah kandungan dalam falsafah. Inilah cara umum, saya tak cakap soal agama dan sebagainya. Okey, kalau belajar tentang ilmu falsafah, ada juga orang yang kalau you tengok ahli falsafah yang barat yang terkenal kan, Socrates dan sebagainya tu. Okey. Di awal tadi saya ada juga bincang dengan you tentang sedikit tentang falsafah. So itu falsafah sebagai contoh, kalau you melihat apa bukan melihat, maksudnya dalam satu konsep tu pelbagai kaedah orang mendefinisikan tu ada kaitan dengan falsafah juga. Okey, di mana bergantung pada pengalaman dia, weightage dalam kehidupan dia, pembacaan dia, kepercayaan dia dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi seseorang tu untuk melihat atau memberi sudut pandang terhadap suatu perkara. Okay, macam you sendiri kan, you ada sendiri ada weightage dalam kehidupan ni. You sendiri ada you punya kepercayaan, pengalaman family dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi kita mengkonsepsikan atau memberi persepsi terhadap suatu perkara, sama ada perkara yang mewujud atau perkara yang abstrak. Okay. Jadi kita taklah bercadang nak tengok satu-satu. Kalau belajar ilmu falsafah memang mereka akan pergi satu demi satu ni, metafizik ni. Okay. Teori kewujudan Tuhan, macam ni Tuhan wujud, dan macam berbagai-bagai lah. Sebab kalau belajar ni berbagai-bagai dia punya tu. Jadi kita kena strong lah, tak mudah nanti you belajar tak mesti you percaya kan kadang-kadang. Okay. Epistemologi, aksiologi. Tapi apapun itulah tiga komponen falsafah. Ada juga falsafah ini, falsafah barat macam ni. Ada falsafah ni macam-macam lah. Falsafah barat, falsafah Yunani, falsafah Islam pun ada dan sebagainya. Okey. Jadi hubungkan falsafah dengan pendidikan ni, sebab kita nak berbicara soal FPK kan, falsafah pendidikan kebangsaan.
Dulu pernah juga disebut sebagai falsafah pendidikan negara, FPN, tapi kebanyakan kita, tak silap saya, dominan sebut falsafah pendidikan kebangsaan, FPK. So kalau kita tengok di situ, pendidikan tu dia terkandung macam subset kepada falsafah kan. Sebab apa? Dalam falsafah ada teori ilmu kan. Jadi kita dalam pendidikan ada yang bicarakan soal ilmu tu kan. Jadi ada dalam pendidikan falsafah ada metafizik, epistemologi dan aksiologi tu. Jadi ada teori ilmu dan teori nilai. So itu ada kaitan dengan pendidikan. Di proses mengembang kognitif, aktif dan psikomotor. Okey. Itu yang biasa yang akan difokuskan oleh pendidikan ni. Okey, jadi tujuan falsafah pendidikan ni kalau kita tengok ni adalah antara inilah. Okay, tujuan arah matlamat pendidikan merangka tindakan proses kurikulum. So menjadi panduan dalam proses semua ni. Semua ni satu sistem menyeluruh pengeluaran. So ni yang dinyatakan lah. Ini ialah di awal tadi. Inilah apa atau ordinan pelajaran yang mendasari pendidikan kita. Okey, jadi seperti penyataan razak, ordinan pelajaran dan sebagainya. Okey. Okey, inilah saya sebut tadi APK 87 . Ada juga setengah kata start 89, tapi ni 87 falsafah pendidikan kebangsaan. Mungkin dulu di awal dinamakan falsafah pendidikan negara. So itulah mungkin setengah orang dia kata 89. Dia ada sekejap bertukar pada falsafah pendidikan negara. Okey. So kalau kita tengok tu ada falsafah apa tu B tu apa? Sekolah sekolah atas pendidikan sekular sekular ada acuan Malaysia dan rujukan. So of course ada juga yang berbentuk yang diasaskan pada sekular punya ni dan of course fokus pada acuan Malaysia, teras pendidikan dan ada rujukan So ini dia tulis FPN pula. Itulah kadang ada masa tu dia tulis falsafah pendidikan negara. So daripada falsafah pendidikan negara tu, inilah. Okey, ada untuk menghasilkan konsep bersepadu, takwa dan akhlak, kelemisan dan sekolah rendah dan menengah, konsensus dan insan. Ini maksudnya resolusi daripada apa falsafah pendidikan negara ni. Sebenarnya ini proses-proses awal untuk menghasilkan falsafah of course berdasarkan uh, perkara yang dinyatakan tu Okey, jadi falsafah pendidikan negara ni dikekalkan pada atas. So itulah tak silap saya dulu dipanggil falsafah pendidikan negara. Okey, tambah perkataan untuk pemantapan. Okey, so itulah dulu kita panggil FPN falsafah pendidikan negara. Dikekalkanlah Akta 1996, tambahan perkataan untuk pemantapan FPK. Inilah sebab masa tu tak silap saya Nur Ibrahim jadi Menteri Pendidikan, tak silap saya. Kalau kita tengok tu pasal negara menjadi teras dan tunjang dari sistem pendidikan kebangsaan kita supaya semua program dan aktiviti pendidikan merupakan pancaran prinsip dan nilai. Ini sebahagian pada bibit-bibit untuk ataupun ulasan-ulasan yang berkaitan dengan FPK. Sorry doktor. Jadi FPK tu samalah dengan FPN. Ya, sama. Dia cuma ada penambahan sedikit. Kita tengok tambahan perkataan untuk FPK. So sebenarnya sama lah FPK dengan FPN. So ada sedikit je perubahan kalau tak silap saya. You boleh tengok dalam buku-buku
tak silap saya cuma tambahan tak silap saya supaya mencapai jalan diri serta memberi semangat. Di hujung ni tak silap saya ada tambahan sikit, ada perubahan sedikit saya. Kesihatan diri serta memberi semangat terhadap bina kemuliaan keluarga, masyarakat dan negara. So di hujung-hujung saja. So, tapi tak ada beza di peringkat awal ni, tak ada beza sangat. Minta maaf sir, Ya. K tu stand for apa ya? Kebangsaan ni. Okay, baik, terima kasih. Okay. So FPK ni you kena masak dengan ni. Sebab kalau you kena interview ke, dalam soalan quiz ke, memang dia akan tanya. You mesti masak dengan benda ni. Mesti word demi word mesti tahu. Setengah orang memang dalam kepala dia hafal benda ni. Tapi ada beberapa keyword yang penting. Pendidikan Malaysia adalah satu usaha berterusan. Penting perkataan usaha berterusan tu. Kita tak boleh give up, kita tak boleh kita tak boleh kalah dengan keterbatasan, mengatakan kita tak boleh menyerah kepada keterbatasan. So usaha yang berterusan, tak kisah dia tak tahu, mesti tak faham apa, you teruskan. Okay, sekejap ya, saya tamu. Ya, siapa dia? Sekejap. Pukul boleh jumpa saya di pukul ni pukul 4:30. Okey. Okey, kita jadi kena ini beberapa keyword yang penting nak fikir, usaha yang berterusan dan mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. So ada hampir semua perkataan tu kalau tengok keywords dia, mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Kita mengembangkan cara sedikit-sedikit mesti menyeluruh dan bersepadu. Maksud potensi pelajar kita untuk what? Untuk memastikan insan yang seimbang dan harmoni dari segi Jerry ni tadi. Okey, jadi kita nak melahirkan insan yang seimbang dan harmoni segi Jerry itu, kita perlu kembangkan potensi pelajar tu. Maksud kita perlu mendidik pelajar tu untuk kembang potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Kita tak nak kembangkan, contoh kalau kita hanya kembang dari segi sukan saja, tak betul lah. Kalau kita kembang dari segi intelek je, tak betul lah. Kita mesti kembang secara menyeluruh. Okey, untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni segi Jerry tu, jasmani, rohani, emosi, rohani, intelektual tu. Berdasarkan apa? Ini berdasarkan, kalau ingat tadi ada 3 segitiga kan, ada piramid ni, kepercayaan kepada Tuhan kan. Jadi itu sebagai elemen yang tertinggi lah, kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dan ini selari dengan rukun negara dan juga kepercayaan majoriti negara kita kan. Kita bila kata dalam rukun negara, maksudnya kita agama tu aspek yang penting untuk masyarakat kita. Okay, jadi kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi kita, itulah penting di sekolah kan, ada mata pelajaran berkaitan. Jadi usaha ini untuk melahirkan warga negara yang berilmu pengetahuan, keterampilan, berakhlak, mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan. Jadi kalau kita tengok tu, untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak, ni elemen-elemen yang saya sebut tadi itu mahir, tahu dan nilai. Berakhlak, mulia, bertanggungjawab, ni semua nilai dan berkeupayaan mencapai, ini penting, the last word ni penting juga, dan berkeupayaan mencapai kejayaan diri. Maksudnya kita nak memastikan pelajar bukan saja ada tahu, mahir, nilai, tapi mereka boleh survive dalam kehidupan, supaya mereka boleh, bila mereka berjaya, mereka dapat mencapai kejayaan diri mereka kan, serta memberi semangat terhadap kemuliaan dan kemakmuran keluarga, bukan sahaja diri mereka tapi untuk keluarga, masyarakat dan negara. Jadi ini tak silap saya ada tambahan perkataan tu lah, tak silap saya dulu tak sebut pada keluarga ke tak silap, saya lupa dah. Tapi kemudian jadi diri, kemudian keluarga dia ahli keluarga dia, kemudian masyarakat dan negara. Okey, itu penting sangat. Itu boleh jelaskan dalam sistem pendidikan kita. Dulu kata contoh pendidikan kita tak ada kolej komuniti. You boleh bayangkan pelajar yang tak okey akademik, dia nak pergi mana kalau tak ada kolej komuniti? You boleh bayangkan. Dulu tak ada kolej komuniti kan.
hampir semua daerah ada college community untuk apa? Untuk menerima mereka yang di peringkat awal barangkali akademik dia tak happy, dia tak bagus. Tapi mungkin dia hands on dia agak okey. Dia boleh contohnya baiki radio, dia boleh baiki aircon, hands on dia okey. Dia akademik tak minat dengan pelajar ni, kan kerana dia tak minat akademik. Tak suka belajar sejarah, tak suka belajar geografi. Tapi dia bagus hands on. Kalau lampu terbakar, no problem, dia boleh baiki. Kita ni kadang-kadang kebir-kebir juga nak baiki kan. Kalau pipe patah, riuk apa, dia boleh baiki. Apa maksud dia? Dia ada skill tu. Ada perkara yang boleh kembang potensi dia untuk kembangkan skill dia supaya dia boleh survive dalam kehidupan. Jadi ada college community. College community mungkin dia akan sambung ke college vocational. Nanti dia akan dapat skill tahap 1, tahap 2 dan dapat diploma. Bila dapat diploma dia nak pergi mana? Dia bolehlah bekerja menggunakan diploma dan juga skill yang mereka pelajari di college community dan juga college vocational tu. Kalau dia mungkin nak kerja pun okey, ataupun dia nak belajar lagi, dia masuk ke politeknik ataupun masuk ke universiti-universiti yang berasaskan STEM tu. Di universiti di Batu Pahat, di Melaka, di Pahang dan juga di Perlis. Dan untuk pengetahuan you all, ramai kan orang yang hebat yang drop out dulu, dia sekarang berjaya sebab adanya college community, college vocational ni. Dia boleh bayangkan kalau tak ada college community, dia nak pergi mana? Dia tak suka akademik. Itu yang jadi merempit masuk rumah orang, rompak rumah orang sebab dia tak ada kerja, tak ada duit kan. Keluarga dia stres. Kadang tak boleh salahkan masyarakat juga. Kalau negara tu tak menyediakan sistem yang dapat membantu mereka. That's why negara kita dah semakin okey, ada college-college dan sebagainya. Jadi everyone boleh berjaya dalam hidup. Okey, sebab potensi pelajar ni berbeza-beza. Kita tak boleh pelekehkan orang yang masuk college community, dia juga boleh berjaya. One day mungkin jadi hebat kalau dia positif, teruskan okey. Itu yang diamal negara maju. Negara maju dia dah lama ada college-college yang menampung di semua peringkat tu. Dan dulu kita tak ada college community, college vocational pun ada 1, 2, terus ke universiti. Dan dulu lepas SPM, lepas STM terus universiti kan. Dia boleh bayangkan orang drop out tingkatan 4, dia nak pergi mana. Bekerja pun kadang tak boleh sebab tak ada skill, tak ada diploma. Itu yang jadi akan menjadi beban pada masyarakat, beban the family dia, saya silap dia join dadah dan sebagainya. Kalau tak ada tempat, jadi tengok kalau setengah negara maju dia ada college tu untuk menerima pelajar yang peringkat awal yang macam drop out tapi dia still ada potensi. Jadi kadang college negara maju dia bagi allowance, duit pocket. Ini dah lama negara maju buat. Kita pun dah mula buat. Dah lama juga kita dah buat start college community, ada allowance, duit pocket. Jadi dia pun dapat skill, kemahiran, dia boleh survive dalam kehidupan, boleh bekerja. Jadi ini akan dapat untuk kesejahteraan diri dia, statement bawah sekali tu. Kita memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga dia, masyarakat dan negara. Okey? Jadi FPK ni bagi guru ni macam memang you kena mahir lah perkara ni. Jadi ciri-ciri dia banyak daripada perkataan-perkataan dalam FPK tadi lah. Ciri dia percaya pada Tuhan, percaya patuh, ilmu, pengetahuan, kreatif, rasional, akhlak mulia, keterampilan, berkuat memberi sumbangan ke arah menambah kemampuan. Ini patutnya ada perkataan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Ini terus pada masyarakat dan negara. Jadi inilah saya kata ada nilai tambah yang lama tu dia tak ada keluarga. Okay, setia kepada negara, tanggungjawab jaga hubungan baik, insan, memupuk paduan. So ini antara ciri FPK lah. Ciri-ciri FPK tu ialah keywords dalam penyataan FPK tadi. Falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, jadi selagi kita ada FPK, jadi semua juga apa blueprint ke apa benda apa triple PM ke, memang asal dia FPK. Nanti kan kalau you tengok triple PM kan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Ini maksudnya 2026 nanti kita ada blueprint yang baru. Okey, Pelan Pembangunan Pendidikan yang baru. Sebab
Yang ada sekarang tipe PM ni ialah sehingga 2025 sahaja. Jadi saya percaya KPM sekarang dah mulalah mengadakan round table, perbincangan table bulat meja bulat, dapatkan input-input untuk menghasilkan uh, blueprint yang baru ataupun pelan pembangunan yang baru selepas 2025 yang sekarang ni akan tamat. Okey. Jadi of course bila menghasilkan yang baru, selagi ada APK kita akan menggunakan APK sebagai trust lah untuk menghasilkan tipe PM yang baru ataupun blueprint yang baru. Analisis falsafah bila dia analyse penyataan APK tadi kan, ni yang kita tengok dah awal tadi kan, cabang falsafah ada 3 tu. Apa dia elemen karakter dia dalam APK yang selari dengan metafizik? Inilah kepercayaan kepada Tuhan kan. Tadi kan ada metafizik tu elemen kewujudan Tuhan kan, menyeluruh dan bersepadu. Okey. Okey, epistemologi yang berkaitan dengan ilmu lah, dan aksiologi yang berkaitan nilai. Okey, jadi implikasi pandangan cara bertikah Tuhan dan manusia, okey, potensi manusia dikembang, okey. So itulah implikasi dia. Okey, ada soalan setakat ni? Mungkin ke you nak ada apa pandangan ke? Saya tak ada, sir. Okey. Okey, seterusnya lah analisis elemen pula. Maksudnya elemen tu antara perkara yang menjadi elemen atau keyword yang penting dalam APK lah. Yang antaranya ungkapan satu usaha berterusan. Ada huraian dia. Apa maksud dia? So pendidikan adalah satu proses yang dinamik, corak kemajuan dan perubahan tanpa mengadakan nilai cara hidup budaya. Usaha ini menuntut pendidikan bermula daripada buayan. So maksud dia daripada awal hinggalah seterusnya dan berterusan dan tanpa hentilah. So dan fokus pada apa usaha berterusan untuk bentuk apa yang 3 tadi, nilai dan pengetahuan dan kemahiran. Ini pandangan dia lah. Ini pandangan tak mestinya ini pandangan satu buku lah tanpa menggambar nilai. So ini pandangan dia. Tapi huraian ini pun okey pada saya, tapi you juga boleh huraikan sendiri satu usaha berterusan tu apa makna dia. Okey. Mengembangkan potensi individu. Apa huraian dia? Pendidikan kita mengiktiraf minat, bakat dan kebolehan setiap individu pelajar. Okey, setiap potensi akan dikembangkan. So, mengembangkan potensi maksudnya, saya dah sebut tadi, okey, setiap pelajar tu ada pelbagai kebolehan dan juga potensi dia dan bakat dia. Jadi, kita kena kembangkan potensi tu, pelajar tu secara menyeluruh dan bersepadu supaya tak ada pun elemen bakat dalam diri mereka yang dikesampingkan masa kita mendidik, membimbing mereka. Contohnya, katakan ada seorang ada 5 bakat. Tapi kalau kita mengajar dia fokus pada 2 bakat je, yang 3 bakat lagi tidak dikembangkan. Jadi alangkah ruginya yang mungkin 3 bakat yang kita tak sentuh, tak kembang tadi, itu merupakan bakat yang penting kalau dikembangkan dia akan berjaya dalam hidup. Jadi 2 yang bakat yang kita kembang tu mungkin tak berapa okey sebab dia bukan itu yang dominan dalam diri dia. Itu pentingnya kita kembangkan semua bakat. Di samping semua bakat yang kita kembang tu akan mencapai potensi yang sebaik-baiknya, yang maksimum kita kata. Jadi bila campur potensi mereka boleh menggunakan potensi mereka untuk sebaik berjaya dalam hidup sama dalam pekerjaan ataupun dalam pengajian, dalam pendidikan, seterusnya. Okey, itulah. Jadi ramai kalau you tengok kawan-kawan you kan, you boleh tengok kiri kanan, depan belakang kan. Saya tengoklah, mungkin you sebahagian you masih muda-muda, you tak nampak sangat. Dan saya dah agak berumur, saya nampak masa sekolah-sekolah rendah dulu, ada kawan-kawan saya kan, dia biasa-biasa je, ada yang biasa nombor last tu biasa je. Memang kita kata, kalau kita kata dia ni memang tak boleh berjaya lah. Tetapi you tahu tak, sebagian besar mereka, kawan-kawan saya tu,
Yang dulu biasa-biasa drop out tingkatan 2 pun ada. Sekarang 2-3 orang dah jadi jutawan. Itu apa makna dia? Kerana potensi dia sentiasa dikembangkan from time to time. Mungkin dulu 1/10 potensi dia. Tapi sekarang dah, tapi dia olehkan dia barangkali dia positif, dia sentiasa reflection, muhasabah, baiki dengan berbagai cara, dia naik-naik bagus-bagus, lalas dia jadi jutawan. Jutawan bukan jutawan segera apa semua tu. Dia memang dia ada kebun sawit sampai 200-300 ekar. Lembu dalam dia ternak lebih kurang 230-300 ekor. Kemudian dia ada apa tempat rem beli kapur sawit dia, buah sawit ada 3 buah, lori panjang pun ada banyak dekat 10 buah. Dia pun memang milenial, memang kaya raya lah, jutawan, tapi dia pun bagus. Itulah bagus, dia still lagi humble, dia tidak sombong dengan orang kampung. Dia bersedekah dengan orang kampung, menyumbang kepada aktiviti NGO. Okey, contohnya kalau ada kenduri, dia bersedia menyumbang, kadang kenduri kampung dia sumbang seekor lembu dia, ataupun dan macam-macam. So itulah contoh-contoh yang ada kaitan FPK ni. So tapi itu dia mungkin kembangkan potensi cara yang informal dan sebagainya. Tapi dalam konteks pendidikan kita, anak didik kita yang kita nampak pada awal mungkin tak berpotensi sebab potensi dia belum dikembangkan lagi. Jadi peranan kita lah untuk cungkil, asah, bakat, kembang potensi mereka. Okey, dan juga perlu menyeluruh dan bersepadu. Jadi very important, ini ada sebut holistik tu, bersepadu lah. Okey, supaya dia tidak menjadi manusia yang tempang. Contohnya, dia seperti saya sebut tadi, dia jadi doktor yang sangat bagus, tapi dia tak bagus dari segi communicate dengan pesakit. Ada mungkin engineer, dia memang brilliant, tapi dia buat jambatan, mungkin kerana ada elemen-elemen integriti, jambatan setahun dua dah roboh contohnya. Itu kan tidak menyeluruh. Jadi kembang potensi dia mungkin dari segi intelektual je, tapi tidak kembang dari aspek rohani dia. Nampak tu. So kita tak nak menghasilkan masyarakat yang tidak dikembang macam menyeluruh tu. Jadi ada aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai tu. Okey. Okey, kemudian ungkapan apa lagi? Insan, itulah insan tu manusia bukan haiwan. Okey, manusia adalah khalifatullah. Okey, of course dalam konteks kalau of course ada different konteks barat dengan agama Islam melihat. Okey, dalam konteks insan ni dan manusia tu sebagai khalifah Allah lah. Okey. Okey, manusia bukan haiwan. So jadi dalam konteks insan tu, kehidupan manusia dihiasi dengan gabungan ilmu, iman dan amal. Jadi insan merupakan kesepaduan roh, jasad dan akal. Okey. Itu dalam konteks insan ni, sebab kita yang atas sekali ya ketuhanan tadi kan. Okey. Seimbang dan harmoni, perkembangan minda, sikap dan tingkah laku yang sihat. So kita nak orang kembang minda dia, sikap dia, tingkah laku yang sihat, tidak contohnya terlalu ekstremis yang tak tentu pasal, yang emosi. Kita nak orang yang sihat, minda, fizikal dan minda juga. Fizikal dan juga minda dia. Dan juga of course, bila kita sihat minda dan sihat jiwa kita tentulah dia akan terpancar melalui sikap kita dan juga tingkah laku kita. Kalau kita punya dalam minda kita tak sihat, tentulah dia akan terpancar dalam tingkah laku kita. Itulah penting sangat dibina pelajar kita yang bersifat demikian. Okey, dan bila itu berlaku, tentulah memberi kesan pada diri, keluarga dia, masyarakat dan negara untuk menikmati kesejahteraan hidup tu. Tapi kalau ada orang yang minda dia tak sihat sebab faktor tertentu,
Lepas tu pelbagai sosial, penyakit sosial dan sebagainya. Tentulah dia boleh menyebabkan masyarakat juga tidak dapat menikmati kejahteraanที่saya sebut tadi. Kan kacau sana kacau sini, apa, masuk rumah orang ataupun jalan raya, jadi macam-macam lah kalau boleh tengok. Jadi kita tak nak itu berlaku. Okey, jadi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Biasa kita tulis Jerry, tapi dia tulis ni IRX. Jerry rohani menjadi paksi kepada intelek, emosi dan jasmani, penekanan etika dan estetika. So, jadi semua ni elemen ni penting lah, penting untuk untuk mencapai keseimbangan dan harmonis tadi. Intelek perlu dikembangkan. Emosi ni maksud dia kan, kalau kita tengok setengah orang tu dia suka beremosi, cenderung create konflik, itu tak mahu. Suka kacau petenah sana petenah sini ataupun bergosip tak tentu pasal yang itu emosi. Itu kata emosi. So kita mesti boleh menguruskan emosi kita dengan baik, dan sebagainya. Jadi emosi juga perlu berkembang. That's why anak-anak didik kita perlu ada perbincangan sama dia supaya dia boleh menguruskan emosi dia. Kalau pelajar dia tak jarang bergaul, tingkat awal kita tak dedahkan dengan pergaulan yang sihat lah maksud saya. So maksudnya kita mengajar di sekolah dalam kelas, ada kumpulan-kumpulan kecil untuk perbincangan. Itu di samping untuk membina intelektual pelajar, dia juga membina kebolehan dia untuk menguruskan emosi dia dengan rakan-rakan dalam sekitaran tu. Jadi rasa malu dia dapat uruskan, rasa ego dia. Contoh kalau dia bagi pandangan kawan dia tak setuju, macam mana dia menguruskan emosi dia. Dan elemen-elemen pelbagai lah kan. Jadi itulah pentingnya ada interaction dan communication tu dalam kelas, masa kita mengajar, ada kumpulan-kumpulan kecil dan sebagainya. Begitu dia aktiviti sukan, aktiviti sukan, aktiviti persatuan, itu semua juga membina di samping aspek-aspek pengurusan, komunikasi, kepimpinan, dia juga membina emosi juga, menguruskan emosi. Bila you bergaul dalam persatuan, sukan dan sebagainya tu, you akan dapat membantu kematangan menguruskan emosi you. Samping yang lain-lain lah. Sebab kalau you tengok orang-orang yang tak semualah, kalau you tengok dalam sukan-sukan yang sihat, orang ni dia hebat dari segi mengurus emosi dia dan juga communication skill dia. Tak semualah, maksudnya sebab apa? Sebab dia melalui pengalaman dalam pendedahan dalam aktiviti-aktiviti tu, dia membantu dia bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang profesional, dan juga begitu terampil dan sebagainya. Okey. Itulah penting kalau kita ada anak dan sebagainya, kita cuba dedahkan dalam komunikasi yang sihat supaya dia lebih yakin. Setengah pelajar ni juga membina keyakinan. Kalau dia tak berinteraksi dengan orang lain, dia budak ni kan, dia tak dibina kebolehan dia, keyakinan diri dan sebagainya. Okey, so kita teruskan sikit lagi. Kita break 4.30. Okey. Okey, konsep berdasarkan dengan fikir. Ini sebahagian kita dah sentuh tadi. Okey. Okey, kita dah sentuh tadi. Ini konsep sepadu. Sepadu dalam konteks APK tu, iaitu yang berkaitan bahan PMP, curriculum, teori praktis, inter dan juga intra. So maksudnya bila kita sepadu tu, maksud dia
maksud kita menekankan supaya keseluruhan holistik tu. Kita tak ada menekankan just curriculum saja contohnya, tapi juga ada koko dan juga menggunakan pelbagai elemen tu supaya holistik tu dapat di apa dilalui oleh pelajar tu. Okay, intra ni mungkin jadi intra individu dengan ataupun inter kumpulan ke atau macam tu, maksudnya interaction lah. Okay, so jadi semua teori praktis juga kita aplikasikan ni supaya pelajar ni dapat sentuhan yang bersepadu dalam konteks PDP tadi. Okay, tapi contoh yang jelas ialah contoh kalau kita mengajar not just curriculum saja tapi koko juga. Kalau kita hanya curriculum saja mata pelajaran tapi kita tak benarkan pelajar koko, jadi dah tak sepadu di situ. Maksud dia kita tak dapat membina soft skill pelajar. Kebanyakan curriculum untuk membina intelektual mereka, akademik mereka. Tapi curriculum banyak nak membina potensi soft skill pelajar. Apa soft skill pelajar adalah kemahiran insaniah atau kadang-kadang dipanggil generic skill. Apa elemen generic skill seperti communication. Communication skill lah. Satu pada elemen soft skill, kemahiran insaniah. Leadership juga sebahagian. Kebolehan bahasa juga sebahagian. Dan aspek-aspek yang lain. You boleh tengok dalam buku kemahiran insaniah. Jadi sebab sekarang kalau belajar di universiti kan wajib mengambil subjek-subjek kemahiran insaniah tu. Kenapa untuk membina soft skill pelajar di samping core tu, core curriculum tapi setengah orang tak terlibat dalam core jadi tiba universiti mewajibkan mata pelajaran yang berkaitan dengan soft skill tu seperti usahawan, minda usahawan itu juga soft skill okay? Kita tak nak just ialah selalu kita sebutkan kita tak nak just pandai mengguna je, kita juga kalau boleh pandai menciptakan ataupun minda usahawan tak mestinya jual beli saja. Minda usahawan juga seperti you menitik beratkan soal berhemah dalam berbelanja. Itu minda usahawan. Okey, you selalu melihat tidak membazir. Itu minda usahawan. You know, itu perkara yang supaya pelajar tu dapat bekalkan konsep bersepadu dalam pembinaan potensi mereka. Jadi bila kita bersepadu tu dapat tak ada pun potensi-potensi mereka yang tidak disentuh ataupun tidak dikembangkan Strategi banyaklah, itu nanti you akan belajar pelbagai strategi kita nak mengembangkan potensi pelajar yang bersepadu menyeluruh dan juga mereka seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual tadi. Apa strateginya? Of course dalam semasa kita PDP tu. Okay, jadi PDP tu. Dan juga dalam aktiviti koko. Dan ataupun sepanjang dalam di sekolah lah. Okay, jadi contoh apa? Nilai murni merentas kurikulum. Itu satu cara kan. You mengajar matematik ada nilai murni. You mengajar mengajar komputer ada nilai murni. Kalau you mengajar sukan pun ada nilai murni. Kan nilai murni tu diterapkan. Merentas kurikulum maksudnya apa juga subjek you ajar. Nanti kalau you buat lesson plan memang ada nilai murni yang apa yang you nak tanamkan. Tak mesti banyak, 1, 2, 3 contoh kalau you mengajar geografi tentang air. Saya selalu sebut nilai murni mungkin you kata okey, pelajar kalau musim hujan hati-hati dengan kawasan yang kawasan yang laluan air sebab banyak kes-kes seperti kepala air yang tidak disangka-sangka. Itu nilai lah you dari segi safety tu, you beri nilai kepada pelajar supaya berhati-hati tentang potensi-potensi kemalangan dan sebagainya. So you terapkan. Bukan mengajar nilai murni tapi menerapkan nilai dalam semasa kita mengajar apa juga subjek. Okey, bahasa mata kurikulum itu kan aspek bahasa jasmani, emosi, rohani, intelektual. Aspek intelektual tu, communication itu intelektual. Okey, kebat ialah
elemen-elemen intellectual juga. Okay, di mana you akan kreatif, inovatif dan sebab pemikiran kan. Insan mungkin aspek rohani. Okay, perpaduan of course cantuman mungkin intellectual, rohani dan sebagainya. You kena berpadu kan. Jadi dan juga pengukuhan bahasa, pembinaan budaya, ada kaitan. Semua itu antara strategi untuk apa? Untuk merealisasikan apa yang dicadangkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan cantik tapi tiada makna selagi tidak direalisasikan. Okey, tak ada makna on paper cantik tetapi tidak dilaksanakan. Namun demikian ada isu setengah buat, setengah tak buat, setengah main cincai-cincai. Itu ada isu lah, tapi apa bagaimana nak mengatasi isu tu untuk menambah baik. Sebab kalau kita percaya APK itu bagus, perlulah dilaksanakan kan, direalisasikan. Jadi selagi tak dilaksana, tak direalisasikan, tak ada makna APK itu. Just penyataan sahajalah. Okay. Begitu juga Pelan Induk Pembangunan Negara. Tak ada makna memang cantik Pelan Induk Pembangunan Negara, tapi kalau tidak dilaksanakan, tidak direalisasikan sama di sekolah atau mana-mana, tak ada makna. Okay. Okay, so kita nak stop di sini. Okay, nak stop di sini. Saya just sebut 2 nama je. So, sambil saya cek kehadiran. Mana dia nama ni? Wenny Fong ada? Wenny Fong? Ada. Wenny Fong. Cuba cakap sepatah dua Wenny Fong. Apa yang you boleh simpulkan daripada apa yang saya sampaikan tadi. Ataupun, yelah saya pun tak sonok cakap saya dia bercakap. Tapi it's okay yang saya share tadi. Tak berapa pastilah kalau saya fully understand semua benda sebab yang saya Sikit dapat saja. faham. Tak perlu semua, sikit saja. Apa yang you yang saya faham buat masa sekarang ni cuma untuk falsafah ni dia memang ada 3 kategori lah. Yang tentang metafizik tu yang 3 tu lah teori ilmu dengan teori nilai. Dan masing-masing pun sangat penting lah dalam aspek perguruan ni sebab dia akan mempengaruhi seseorang guru dalam bukan saja dalam mengajar murid-murid lah, tapi dalam dia punya profession juga. Okay, thank you. Wenny Fong, so apa you cakap tu of course significant dalam konteks falsafah tu So of course mempengaruhi guru dan akhirnya mempengaruhi dalam pelaksanaan PMP Alright. Jadi kalau contohnya aspek epistemologi tak okey cikgu tu, dia ada memberi kesan kepada pelajar dan sebaliknya lah. Alright, so kita jemput seorang lagi. Siapa dia? Muhammad Fazli. Muhammad Fazli, ada tak? Ya, saya tu. Macam mana Muhammad Fazli? You dekat mana Muhammad Fazli? Saya dekat Pahang. Pahang Tadi, sorry, Wenny Fong ni dekat mana? Saya dari Sabah, sir. Sabah Okey, dekat Sandakan tu kan? Sandakan. Bukan Sandakan, dekat satu daerah nama dia Tenom. Oh, Tenom. Ya, tahu. Tenom Okey. Alright, thank you. So, Muhammad Fazli dekat Pahang Pahang dekat mana? Temerloh, sir. Dekat Melu? Temerloh. Temerloh. Okey. Ini tokek ikan patin kan? So, ada ikan patin? Boleh ikan patin? Ada tak ada? Kawan beliau. Okey. So ikan patin memang famous lah Temerloh Ya. Alright. So macam mana tu Fazli? Dari pandangan saya untuk FPK ni iaitu falsafah pendidikan kebangsaan, guru ni sendiri perlu berilmu pengetahuan lah
dan berperanan dan menjadi seorang guru yang kreatif dan inovasi dalam mendidik murid-murid ni. Kreatif tu maksudnya bila berada dalam setiap kelas tu perlu mengajar dengan pelbagai cara, antaranya menggunakan bahan yang sedia ada di sekolah ataupun bahan yang kita boleh bawa daripada rumah. Contohnya permainan ataupun teknologi yang disediakan. Dan akhlak guru tu sendiri boleh kita cerminkan kepada murid-murid seperti mana yang kita nak tunjuk kepada murid tu. Bukan itu saja, keterampilan pun, contoh pemakaian kita dan kita punya cara kita dapat menaikkan semangat murid-murid apabila berada dalam kelas ni. Contohnya nampak kita punya pakaian kemas dan smart. So kat situ kita boleh menaikkan semangat pembelajaran di dalam kelas tu dan membuatkan murid-murid itu semangat bila belajar dalam kelas. Okey. Ya, terima kasih Fazli. Ya, itu sebahagian dari aspek yang penting lah. So, guru beri contoh kepada pelajar dalam semua aspek lah, aspek-aspek yang baik tu. Okey, Mak Fazli sekarang you mengajar di sekolah ke apa? Part time ke? Ya, saya dah mengajar di sekolah. Sekolah, Saya guru Gafar. Okey. Alright. Terima kasih Mak Fazli. Okey, terima kasih kepada Wenny Fong juga tadi. So thank you. Kita break. Kita join semula lebih kurang pukul 5 minit. Alright. Terima kasih. The assembly was going to be